إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول بسم الله الرحمن الرحيم. صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف قد الله سر فكذلك العبد عباد مع الله سبحانه وتعالى جعلهم في الدنيا وهيأ لهم الجنة ولا يريد أن يمنعهم من الدنيا ولكن ما يقيم به وجودهم. فقال الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. Demikian lagi para hamba bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan mereka hidup di dunia dan menyediakan syurga untuk mereka. Nikmat besar Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kita duduk sementara menumpang di sini untuk mengenali dia. Ya, bukan untuk membuat harta, untuk mengenali dia sebab dia Tuhan punya. Kemudian tunduk dan patuh kepada segala perintahnya sebab sana ada persediaan besar. Ada disiapkan tempat nikmat sebenarnya. Bukan di sini tempat nikmat. Tempat nikmat sebenar adalah di sana. Orang yang perasan nikmat di sini dia akan lalai. Ya, dia akan lalai dan leka, akhirnya dia akan dibabaskan daripada jalan yang sebenar. Dan nikmat sebenar adalah di sana. La al-aish illa al-aishul akhirah. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Di sini sementara. Jadi Tuhan jadikan kita di sini dan diberinya kesempatan sementara di dunia dan disediakan tempat sebenar di syurga di sana. Maka dia tidak menghalang mereka daripada nikmat dunia. Ta'ala tidak menghalang, ya, fala yuridu an yamna'ahum minad dunya. Tuhan tidak menghalang kita daripada mengambil apa yang dijadikan di dunia sebagai bekalan saja, bukan matlamat. Akan tetapi hanya perkara yang membantu mereka untuk kehidupan mereka. Jadi kita ambil sebagai, dia panggil keperluan. Kita mengambil dunia sebagai keperluan. Kita mengambil jalan akhirat, matlamat hidup ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza. Jangan jadikan matlamat hidup dunia itu rosak. Maka firman Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kulu, makanlah. Tuhan kata, Tuhan tak larang, kulu minat tayyibat. Maka di makanan yang elok, apa tayyibat? Minal halalat, daripada yang halal. Kemudian wa'malus salihah, dan beramal kamu dengan amal saleh. Ya, Imam Nawawi menyatakan, kalau tengok susunan ayat, Allah Ta'ala sebut apa dia? Kulu minat tayyibat, makan yang halal. Kemudian baru beramal saleh. Maknanya makan halal itu menjadi syarat untuk amal itu diiktiraf sebagai amal saleh. Bagaimana kalau dia makan yang tak halal, di bahan yang haram, kemudian buah saleh, amal dia tidak diterima. Tuhan tak terima amal yang dilakukan dalam keadaan Tuhan dia tadi tidak menjaga makanan dia tadi. Dia bakal gembat haram, riba, habis semua sapu. Lepas tu buat amal, jaji ke Mekah, semua tolak, mardud, ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya, itu kena jaga tu. Sebab al-akul haram manzilatul syarti. Makan yang halal tu menepati syarat untuk amal tu diterima berdasarkan kepada ayat ini. Dan juga pada hadis yang sahih, seorang yang datang dalam keadaan as'ar ghabar, ya, badan dia berdebu, rambut dia kusut masai, tak terurus, maknanya menandakan dia penat, letih sangat. Kemudian dia mengangkat akan tangannya untuk berdoa. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, ya, wa mat'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa aina ma yustajabu lahu. Makan, minum, dipakai semua benda haram, mana Tuhan nak layan ni? Padahal dalam keadaan dia letih, tapi jangan dilanggar syarat. Dilanggar syarat Tuhan tak layan. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi jangan langgar syarat. Langgar syarat habis.
Di mana nak diterima kata baginda SAW, sedangkan makanan dia benda haram, pakaian dia benda haram, minuman dia benda haram, dia bergelombang dengan najis, ya, najis maknawi, itu minal muharramat, maka amal dia tidak diiktiraf oleh Allah Taala. Ya, beramal ni bukan boleh suka-suka kita. Ya, Allah. Dan makan yang halal barulah dia diiktiraf sebagai amal atau amal saleh. Dan lagi yang kedua didatangkan oleh tuan pengarang kita, kulu minat thayyibat ma razaqnakum. Firman Allah, maksudnya makanlah kamu daripada makanan yang elok. Maksud elok ni apa? Halal. Bukan elok mana protein tinggi, khasiatnya lebih, bukan. Kan tu saja, itu bagian untuk jasad. Yang ni bagian untuk roh. Makanan tu konteks dia ada dengan roh. Kalau makanan halal, dia akan jadi roh cantik. Kalau makanan dia haram, maka rohani dia akan rosak. Ya, itu masalah dia. Pada kena jaga dia. Jadi perut dia tadi dia kena jaga baik-baik. Jangan diisi benda yang tak elok. Jangan dijadikan perut dia macam tong sam. Apa? Ada pakai sumbat, internet, apa semua masuk, kacau. Batu satu orang wali besar, ulama besar tentang ni, 40 tahun, bukan pendek masa, 40 tahun dia beribadat, dia rasa hijab dia tak terangkat lagi. Dia cek makanan, tak ada nampak lagi. Dia rasa dia jaga betul makanan dia. Akhirnya jaga ibu. Ya ibunda, ibu ada tak bagi saya makan yang tidak halal? Dia kata tak ada. Aku jaga betul. Akhirnya ibu ingatkan, oh, ada satu hari kata, aku mengidam nak makan masa mengandung kau. Buah tu buah hanyut kat, buah orang mungkin kat sungai tu hanyut, aku makan. Inilah dia 40 tahun kan. Dia makan, ibu dia termah makan. Tu resiko makan kecil. Kalau sebiji, kalau 1 tan dah masuk. Habis semua tu dalam rambai, mutan, duku, sebat orang bunyi. Kalau tak betul-betul dia bertaubat kembali, ibadat tapi tak ada kesan. Bawa ibadat. Ya, kita ibadat ni kena cek kesan dia tu. Ada tak kemanisan, kelazatan dengan Tuhan. Kalau sekadar ibadat buat ikut itu berat je kan. Takut ibadat tu ditolak, itu yang bahaya tu. Habis tu kemudian wa izad dakhara laka al-baqi wa manna 'alayka bi la yamnauka alfani fa inma yamnauka man lam yuqsimhu lak wa ma lam yuqsimhu lak falaysa lak. Jadi kesimpulan dia apa? Tuhan tak larang kita makan dan minum, biarlah, tapi jaga yang sumber yang bersih. Satu, yang besar lagi, jangan jadikan makan minum tu matlamat hidup. Tu bukan matlamat. Matlamat kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna ila rabbikan muntaha. Kepada Tuhan kamu kemuncak. Kemuncak ada tuju hidup kita ialah Allah. Apa makna ada tuju Allah? Kenal akan dia dan tunduk kepada segala arahan dia. Itu tujuan kita hidup atas dunia ni. Banyak orang yang telah tersasar, ya, hidup di dunia matlamat dia dah lari. Bukan nak kenal Tuhan, kan Tuhan boleh tak kenal. Siapa yang tak kenal Tuhan? Binatang kapi, kan orang kapi mana dia kenal Tuhan? Lepas tu dia binatang, kapi ni binatang yang paling jahat. Inna syarrad dawab, kan? Sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi, alladzina kafaru, orang yang kufur. Jadi apabila dia menyimpan suatu yang kekal, wa izad dakhara lakal baqi wa manna 'alaika bihi la yamna'uka alfani. Apabila dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, menyimpan sesuatu yang kekal, apa? Al-jannah, syurga, untukmu, disediakan untuk orang beriman. Syurga itu bukan untuk orang kafir, untuk orang beriman. Dan mengurniakannya kepadamu, nasaya dia tidak menghalangmu daripada satu yang binasa. Apa dia? Dunia. Dia tak halang kita ambil, tapi ambil biar cara yang betul. Sesungguhnya dia menghalangmu dari perkara yang tidak diperuntukkan untukmu. Apa dia benda yang tak diperuntukkan? Aminal muharramat, benda yang haram. Babi itu Tuhan tak untukkan untuk orang beriman. Dia untukkan lembu ke bawah, tu makanlah. Kambing untuk dia makan. Ya, yang haram tidak diperuntukkan. Jadi jangan kita sapu babi yang tak diperuntukkan, tak diberi, itu kita sapu juga. Sebab segala benda bawah ni atau benda muharramat adalah benda yang ada resiko, benda yang membawa kepada kemusnahan, ya.
Bila ada jalan yang merosakkan, melainkan Islam blok kita. Ya, sebab dalam hadis yang ringkas Rasulullah menyatakan apa? La darar wala dirar. La darar, jangan buat mudarat pada diri kamu, wala dirar, jangan buat mudarat pada orang lain. Maknanya pada hadis ini ulama buat kaedah ad-darar yuzalu. Semua benda mudarat hendaklah dihapuskan. Ya, man Islam menghapuskan segala bentuk kemudaratan. Sesungguhnya dia menghalangmu dari perkara yang tidak diperuntukkan untukmu. Ya, dia halang tadi yamna ma la yuksimhu laka, benda yang tidak ditaksimkan bagi untuk kita. Di perkara yang dia tidak peruntukkan untukmu, maka ia bukan untukmu. Ya, itu bukan untuk kita. Senang. Sebab tu bukan matlamat. Jadi kita mengambil atau meninggal atas arahan. Ambil mengikut arahan, tinggal pun mengikut arahan. Jangan buat pandai sendiri. Itu maksudnya. Sebab dunia ni bukan kita punya. Kita menumpang sementara. Wa misalul mahmum bi amri dunyahu al-ghafil anit tazawwud li akhirahu, ya, li ukhrahu, kamasalil insani ja'ahu sumu wa huwa yuridu an yaftarisha wa waqa alayhi az-zubab fashtaghala biz-zubab wa daf'ihi an taharruz minas sabu. Adalah perumpamaan yang terang dibuat oleh Al-Imam Al-Kabir Qutb Al-Kabir Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Misal di atas ini perumpamaan orang yang berduka cita, orang yang memberikan tumpuan dia dengan usaha dunia dia. Kalau dunia disangkut, bukan main duka cita dia, macam nak tanggal nyawa dia. Kami susah lagi dia. Baik ekonomi jatuh, macam nak mati kan. Tapi Islam jatuh, apa dia tak ada buat dah. Itu orang yang telah buta mata hati. Jadi perumpamaan orang yang berduka cita dengan urusan dunia, urusan yang kecil yang tidak ada nilai, yang lalai dia mencari bekal bagi akhirat. Urusan akhirat dia tak beri tumpuan, ditumpu dengan dunia yang tidak ada nilai, dunia yang sementara yang akan nak ditinggalkan. Bandingan seperti seorang manusia yang didatangi binatang buas yang ingin menerkamnya. Rimau, singa nak terkam dia ni. Dalam masa yang sama, lalat juga hinggap ke atasnya. Lantas dia sibuk menepis lalat. Lalat dia punya, rimau nak terkam dia buat tak? Lalat dia layan. Ya, begitulah bodohnya, makna jahilnya orang yang sedemikian. Dia sibuk menepis lalat dan menampar lalat sehingga lupa tentang binatang buas yang nak terkam dia ni. Ya, itulah maksudnya. Atau setengah ulama misalnya dia berjalan, diketip oleh apa? Kengga. Belakang di depan rimau, belakang dia rimau. Ya, belakang harimau, depan kengga. Dia kalau berjalan memang kena gigit kengga. Tapi kalau dia pusing belakang, rimau tunggu dia. Nak berjalan ke nak pusing? Jalanlah. Kita jalan akhirat, nak bawa jalan akhirat kena lempuh, bawa ujian. Tapi kalau paling tinggal jalan akhirat, neraka tunggu lagi besar. Itu maksudnya. Ya, biarlah kita diketip sikit, tak ada masalah. Kengga nak ketip ke apa, ketip lah, jangan pusing belakang. Lagi besar tunggu tu, rimau dah tunggu tu. Mana kita buat ibadat, biarlah susah macam mana sekalipun, sekejap sahaja. Ya, sebab kalau pusing tinggal ibadat, tu neraka tunggu dia, lagi besar. Kunan wal haqqu an hadzal abdun ahmaq. Ya, ni hamba bodoh panggil. Faqir wujudil aql. Fa innahu law kana muttasifan bil aqli la shaghalahu amrul asad. Ya, wa sawlatuhu wa hujumuhu alayhi anil fikrati fi dzubab kadzalikal muhtam bil amri dunyahu anit tazawwud bil akhirah dalla zalika ala wujudil khumqih. Yang sebenarnya hamba itu adalah bodoh. Ahmak dia panggil terlampau bodoh. Ahmak atau dan af'al, mana si kamu isim tafdil, mana bodoh sangat. Siapa dia? Yang sebenarnya hamba itu adalah bodoh serta hilang akalnya, tak berakal panggil. Dia orang tua kita kalau dengar cakap dia kena risiko, dia kata kau ni tak berakal lu kan. Kau ni tak berakal lu. Ya. Jika dia mempunyai akal, pasti dia disebutkan tentang singa.
Singa nak terkekam dia ni, kau pergi sibuk dengan lalat buat apa kan? Tu. Sehingga serangan dan terkaman dia, mana patut dia larilah duk sibuk dengan lalat buat apa? Ke atas dirinya berbanding memikirkan tentang lalat. Mana sibuk susah dengan susah dunia ni, takut dunia susah, dia tak tahu susah akhirat lagi besar. Ya, susah akhirat lagi besar, penderitaan akhirat lebih besar, resiko akhirat lagi besar, azab akhirat lebih besar daripada azab dunia atau penderitaan dunia. Tiba-tiba dia nak lepas daripada lalat kacau, dia tak perasan gimau nak terkam dia kan. Ya, begitulah maksudnya. Dia sangat memberikan perhatian pada lalat, gimau dia tak perasan, singa tak perasan nak terkam. Begitulah dia. Doa aman amati dunia, jaga juga supaya selesa dunia, padahal sikit aja benda tu. Bukan ada apa pun. Ya, mudahan di akhirat jaga tu, kekal pula tu, bakaran neraka lagi. Begitulah orang yang sibuk dengan urusan dunia, tak habis-habis kepala otak di siang malam pagi petang tanpa mengigau-ngigau dengan dunia ni, sehingga lupa mencari bekal untuk akhirat. Ini orang paling bodoh panggil. Hal ini menunjukkan tentang kebodohan dirinya. Ya, kepada Rasulullah SAW letakkan taraf orang berakal tak berakal dengan taat dan maksiat tu je. Abna Adam ati rabbak patusammah akilan wala ta'si patusammah jahilan. Hei anak Adam, dalam hadis kursi. Hadis kursi lapar daripada Nabi, makna daripada Allah Ta'ala. Anak Adam, sila taat kepada perintah Tuhanmu, maka kau dinamakan orang yang cerdik. Kecerdikan seseorang selama mana dia taat. Dia taat perintah Tuhan, dia cerdik. Dia langgar perintah Tuhan, tu bodoh panggil. Walaupun dia ahli fikir, profesor tu profesor bodoh panggil. Ya, marah dia kata bodoh, dan bukan bodoh lagi, bebal. Wala ta'sihi, jangan cuba derhaka akan Allah Ta'ala. Patusamma jahilan, maka kamu disenaraikan orang yang jahil, orang yang menentang Allah, yang melawan perintah Tuhan, degil tak nak tunggu Tuhan. Itu orang jahil, orang paling bodoh, sebab dia mengambil tiket untuk terjun ke dalam neraka. Cerdik tak? Habis tu. Kemudian izlau kana fahiman akilan la ta'ahhabad lidaril akhirah allati huwa mas'ulun anha wa mawqufun 'alaiha fala yastaghilu bi amri rizq fa innal ihtimama bihi binisbati lil akhirah kan nisbati subab ila mufaja'atil asad wa hujumih. Jika seorang itu mempunyai kepahaman dan berakal, mana kalau orang tu orang yang cerdik, orang yang berakal, pasti dia bersiap, ya, bersiap siaga untuk akhiratnya, yang dia dipertanggungjawabkan pula sebagai khalifah, sebagai penghuni bumi, sebagai hamba tentangnya, dan dihadapkannya ke atasnya. Dia akan fokus ke arah penyelesaian akhirat. Maka dia tidak perlu menyibukkan diri dengan urusan rezeki. Yang ni banyak sibuk. Rezeki kita jangan sibuk tuan ni. Cari sekadar perlu dah. Ya, jangan berikan tumpuan rezeki lebih tinggi peratus daripada tumpuan untuk menyiapkan bekal ke akhirat. Ya. Kalau buat aja jawab dia habis, memang dia rosak. Dia akan jahanam rosak kalau dia lebihkan urusan dunia daripada akhirat. Ni ada lebay-lebay malam cakap kita dunia akhirat kena sama, tu lebay bodoh orang ni. Ya, ada. Kita dunia nak ke akhirat nak ke 50-50. Mana hadis tengok? Buat datang ayat Quran, buat datang hadis. Kalau kata suruh ambil 50, tak ada 50-50. Mana ada? Ya, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Tuan dedahkan perangai manusia yang bodoh ni, tu'siruna al-hayatad dunya, dia melebihkan hidup dunia. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, wa abqa lebih kekal. Jelas. Tak jelas lagi hadis Nabi, man talabad dunya adara bi akhirati wa man talabal akhirat adara bi dunya fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa kejar dunia, akhirat dia akan terjejas. Siapa gila kepada dunia, akhirat dia akan bermasalah. Dan siapa yang follow jalan akhirat, dia punya dunia akan terjejas. Dia mesti ada tu. Maka nak buat macam mana? Kita kejar sini, sini ada risiko. Kejar yang ni ada risiko. Bermakna satu benda yang tak boleh nak dicantum sama. Itu maksud dia. Maka Nabi buat keputusan, Rasulullah ajar kita, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Kamu kena lebihkan yang kekal daripada yang akan punah jahanam, yang binasa di aladun. Itu keputusan Rasulullah buat. Fa'asiru, fi'il amar.
Ya, al-amru yaqtal wujub tu kaedah fiqh dia. Bila datang sirah lapas arahan bermakna wajib kamu melebihkan urusan akhirat daripada dunia. Tak ada jalan sama 50-50 tak ada. Tu lebay malang ni banyak bercakap. Kan? Kita kena 50-50 share, 50-50. Ya, kalau lebay malang pun tak faham Quran dah hadir kata. Mesti lebih ke yang sana sebab sini sekejap je. Sebentar kan ya. Habis. Jika dia seorang yang mempunyai kepahaman dan berakal, pasti dia bersiap siaga untuk akhiratnya tu, dan dia dipertanggungjawabkan tentangnya dan dihadapkan ke atasnya, maka dia tidak perlu menyibukkan diri dengan urusan rezeki. Urusan rezeki jangan sibuk, semua ambil sekadar perlunya lah. Ya. Ini urusan rezeki tuan dunia, siang malam macam pecah kepala. Urusan akhirat dia buat main-main. Dia terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Seperti ini semua lalat dengan kemunculan serangan seekor singa. Macam itulah banding dia. Ya, lalat kacau kita, ni singa pun nak kacau. Mana berat punya kacau? Tentulah singa lebih besar. Mana azab akhirat lebih besar, penderitaan akhirat lebih besar nak bandingkan penderitaan dunia yang sementara, ya. Jangan disilap. Mana letakkan keadaan jadi rosak. Wa misalul muddakhir pula. Wa misaluh al-muddakhiri li amanatika 'abdil malik la yara anna lahu ma'a sayyidihi syai'an wa la ya'tamilu 'ala ad-dikhari ma fi yadihi wa la budda lahu minhu illa ma yakhtaruhu as-sayyidu lah. Perumpamaan orang yang menyimpan kerana amanah seperti hamba raja yang melihat bahawa tiada satu baginya bersama tuannya dan dia tidak berpegang ke atas simpanan di tangannya dan dia tidak dapat tidak baginya melainkan apabila dipilih oleh tuannya untuknya. Faham? Faham tak? Bahasa Melayu lah tu. Kau bahasa keling. Misal muddakhir, misal orang yang menyimpan, ya, menyimpan di amanah abdi. Kerana amanah tu. Dia menyimpan benda amanah. Bandingan dia apa? Jadi kita penyimpan amanah, pemegang amanah. Kita ada amanah dengan Allah tu maksudnya. Jadi bandingan ni ke Abdul Malik seperti hamba raja. Hamba raja yang melihat bahawa tiada suatu baginya bersama tuannya. Dia la yara anna lahu ma'a sayyidi syai'an. Bahawa tidak ada bahawa baginya serta rajanya suatu pun. Dan dia tidak berpegang. Wala ya'tamid ala dihar. Dan dia tidak berpegang ke atas simpanan di tangannya. Dan tidak dapat dia baginya wala budda lahu minhu illa ma yakhtar lisayd. Melainkan barang yang apa dipilih oleh tuan. Itu sifat hamba. Mana dia rasa dia tidak memilih apa yang ditentukan oleh tuan saja yang dah dapat. Kalau tuan tak bagi tak adalah. Jadi maknanya dia kena berpegang apa yang telah ditaksim oleh tuan. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Benda tu semua tuan dah siap, tuan dah taksimkan rezeki dan sebagainya. Ya. Wa min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dia semua dah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Bab rezeki banyak dipanjang bahas oleh ulama sebab banyak orang sangkut kat sini. Ya, besok kau nak makan apa tu? Kau hantar anak yang kau maju agama besok gelap masa depan. Nanti cakap dia tu murtad jawab ni. Tu dia mengucap balik. Ya, mana dia tidak ada keyakinan tentang rezeki Kalau kita cabar dia sila bawa seorang. Terlalu banyak seorang ni. Dia ni mati tak makan kes mencari ilmu Allah Ta'ala. Contoh mana dia kalau ada? Pasti takkan ada sampai kiamat. Sebab Nabi dah jamin tu, man talabal ilma takaffarallahu bi rizqi. Siapa cari ilmu Allah Ta'ala, Tuhan jamin rezeki dia. Itu cara khusus. Cara umum semua yang melata Tuhan jamin. Cara khusus, ya, kelebihan ilmu tu mana ada orang minta ilmu agama mati tak makan? Yang mati makan banyak kan? Yang mati makan banyak kan? Tergolik perut pun besar-besar buncit. Kan? Mati makan ni banyak, bukan mati tak makan. Habis ya. Kemudian fa iza fahima hadzal abd annal imsaka muradus sayyid amsaka li sayyidihi la li nafsihi hatta yatakhayyara mawdi'a sarfihi fa yakunu lahu sarifan hina yafhamu an sayyidihi iradatu sarfihi fa hadza ya bi imsakihi ghairu malumin li annahu amsaka li sayyidihi la li nafsihi.
Fa iza fahima, apabila hamba itu memahami, apabila memahami hamba bahawa menyimpan itu adalah kehendak tuannya, nasaya dia menyimpan untuk tuannya, bukan untuk dirinya, ya. Jadi maknanya semua tu dia tahu hak tuan dia, jadi dia jaga. Semua tu bukan untuk diri dia. Jadi amanah tu akan dijaga dengan betul. Ni tuan dia bagi duit 2 juta, cari barang kat negara buat balik menjaga. Dia pergi sana, dia beli rumah, dia nikah kat sana. Tuan kata, mana barang tak balik-balik? Pergi balik barang, rupa dia kata, dah, duit dah habis. Sebab apa? Dia dah menikah sana, dia buat beli rumah. Memang kena balon jawab dia. Ya, orang bagi, dia buat kerja lah lain. Begitulah Tuan jempak kita ke dunia. Bukan nak suruh kita bersenang kat sini. Ya, bernikmat apa suka-suka dia. Tak, buat kerja. Kerja kita apa? Menzahirkan pengabdian dengan dia. Sebab tempat yang paling hebat telah disediakan di sana. 2 tempat hebat. Tempat nikmat pun hebat, tempat azab pun hebat mana. Sehingga dia memilih tempat agihannya, maka dia menguruskan baginya ketika dia memahami kehendak dari tuannya untuk mengagihkannya. Maknanya hamba yang faham akan kehendak tuan dan berjalan baik, hamba itu selamat. Kalau tidak, sebaliknya lah, dia tak selamat. Maka menyimpannya itu bukanlah satu yang tercela, kerana dia menyimpan untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri. Sebab hamba dia dimilik, dia tidak boleh memilik. Hamba mana ada milik tuan ni? Tuhan boleh jual di mana? Lebih lagi kita hamba dengan Allah Ta'ala, kita tidak ada memilik. La yamliku li nafsihi naf'an wala darra. Kita tidak memilih manfaat atau mudarat. Hakikat insan itu la yadur wala yanfa. Dia tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Itulah hakikat makhluk. Yang memberi manfaat hakikat huwallah, yang memberi mudarat pun hakikat huwallahu ta'ala. Kadzalika la ahlul ma'rifah billahi, ya, in bazalu falillahi wa in amsaku falillahi, ya, yabtaguna ma fihi ridha, la yuriduna bi bazlihim wa imsakihim illa iyyah. Fahum quzzanun umana'u wa'i wa abidun, ya, kubara'u wa abraru kurama, harrarahumul haqqu min rikil asar, falam yamilu ilaiha bihubbin. Itu yang penting. Walam yukbilu alaiha biwuddin. 2 benda tu nak biar pasti. Maknanya apa? Terpahat di kalbi kita. Ya, fala yamilu ilaiha bihubbin, 1. Walam yukbilu alaiha biwuddin. Demikianlah ahli ma'rifah, ya, orang yang sampai kepada tajuk besar dia dicempak ke dunia ialah untuk makrifat akan Allah Ta'ala. Ahli makrifat apa? Mereka berbelanja, ya, mereka bukan tak belanja, bazalu, tapi bazalu lillah, kerana Allah Ta'ala. Ya, dia bekerja kerana Allah, dia makan minum kerana Allah, apa saja dia buat semua kerana Allah, tuan dia. Begitulah hamba yang sejati, dia buat semua tu untuk tuan dia. Jika mereka menyimpan, maka kerana Allah, dia buat semua tu kerana Allah. Mereka mencari sesuatu pun terdapat redha Allah Ta'ala. Dia bekerja kerana Allah, dia makan tidur, segala lah, semua dibuat kerana Tuhan, kerana Allah Ta'ala, pemilik segala-gala. Tidak mereka kendaki dengan perbelanjaan dan menyimpan itu, melainkan hanya dia, iaitu Allah Ta'ala saja. Mereka adalah penyimpan yang sangat amanah, ya, golongan yang akan selamat. Allahumma ja'alna minhum. Habis, kemudian hamba-hamba yang agung, ya, dan orang-orang baik, hamba-hamba yang baik, yang dipuji maknanya, yang sangat mulia, mereka telah dimerdekakan oleh al-haq dari kehambaan makhluk. Ya, harrarahumul haq min rikil asad. Harrara itu apa? Memerdekakan hum akan mereka itu al-haq oleh Allah Ta'ala. Al-haq, Tuhan merdeka di mana-mana takluk dia mirikil asar, daripada jadi kehambaan bagi makhluk. Mana jiwa dia tidak jadi hamba pada makhluk, dia hanyalah hamba kepada Allah Ta'ala. Berbahagialah mereka yang menjaga kehambaan dia hanya kepada Allah, bukan jadi hamba pada makhluk, tak. Apatah lagi makhluk yang bernama nafsu dan syaitan dan dunia, itu lagi lah parah. Jadi kemuliaan seorang bila dia menghambakan diri hanya kepada Allah dan dia tidak jadi hamba kepada yang lain. Itu maksud dia. Mereka tidak cenderung, tengok tu.
Ya, fala yamilu ilaiha, mereka tak cenderung kepadanya. Kepada apa? Asar, pada makhluk. Wajzib qulubana anin nazar ilaiha. Wajzib, minta Allah Ta'ala jazbah, tarik kepada hati kita, mail cenderung kepada apa? Makhluk tadi. Itu sama doa. Allahumma ja'al min ahli tajarrud minal akwan. Jadikan kita ni ahli tajarrud, makna yang bersunyi diri, anil matruk, anil akwan. Akwan apa? Makhluk. Jadi kalbi kita sunyi dengan Tuhan, makhluk termasuk dalam kalbi. Kemudian Allah tarik wajzib qulubana anin nazar ilaiha. Mana Allah tarik hati kita daripada memandang-mandang kepada akuan, pada makhluk tak. Ya, wajib sekolah anil nazar ilai. Kemudian baru minta baru dipancarkan nur makrifat. Ya, wajib qulubana anil nazar wasukunlah hatta yang kashifalana anwar muraqabah wal. Mana terpancarnya nur muraqabah, terpancarnya nur musyahadah bila kalbi dia terlepas daripada tu je keadaan dia tadi. Mereka tidak cenderung kepadanya dengan perasaan cinta. Mana jangan sekali-kali berani-berani nak bubuh cinta dengan makhluk, cinta sebenar, maka rosak dia nanti. Satu, dan mereka tidak menghadapnya dengan perasaan kasih. Ya, walam yukbilu, mereka tak berhadap alaiha alal asar, kepada makhluk biwuddin, dengan kasih. Banyak sini kita select. Ya, banyak sini kita mengaku dah banyak dah kasih dan juga cinta kita letak kepada pada harta benda, pada pangkat jawatan. Dia gila pangkat jawatan, sanggup bohong, sanggup tak jaga agama, sanggup gadai negara. Betul? Ya, bergebut, tak dapat pun dapat, sogok sana, tipu sana, rasuah, sama tu. Tu wujud dia. Wuddin, ada wud dengan hub kepada asar, rosak. Terus rosak. Akhirnya tak kerti nak jaga agama. Benda yang paling besar dalam hidup manusia, dalam hidup insan ialah agama ad-din. Orang yang tidak menjaga agama, orang taraf dia lebih teruk daripada haiwan yang berkaki empat, lebih teruk daripada yang dalam kandang. Ya, tanpa agama tak ada arti hidup insan. Bila tak ada agama, mana apa? Kontak dia tak ada dengan Tuhan, habis tak? Ya, binatang pun boleh tasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihum walakin la yafhum tasbihahum. Mu je tak faham tasbih mereka. Dia habis tasbih, dia mati. Selagi dia hidup, dia bertasbih. Bermakna dia ada kontak, walaupun akal tak ada, dia sentiasa bertasbih. Tiba-tiba yang berakal tak kerti buat kontak dengan Tuhan, memutuskan hubungan dengan Tuhan, habis dia awal. Dia kata balhum adal, bahkan lebih sesat daripada yang berkaki empat. Habis itu. Jadi makna sini apa? Jaga jangan mailul qalbi, mana dan wuddin. Ya, perasaan tu, kasih, tersangkut, cinta tu kepada yang lain. Letak kita punya cinta sebenar hanya kepada Allah. Tauhidkan mahabbah, cinta kita hanya kepada Allah Ta'ala. Barulah rohani dia boleh berjalan, dan baru rohani dia akan dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan ma'rifat sebenar. Wa qad mana'ahum ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Ya Karim ya Rabb.